petang. Sekali lagi kita berjumpa maya dalam sesi taklimat mengenai kedudukan endemik COVID semasa di Sabah. Dan berikut saya ingin membaca laporan harian mengenai kedudukan COVID-19 di negeri Sabah. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baru hari ini atau dalam masa 24 jam yang lepas ialah 203 kes. Dan ini bermakna jumlah kumulatif sehingga hari ini ialah 31.260 kes. 2 kes kematian dicatatkan hari ini, masing-masing di Tuaran dan juga di Sendakan. Bagi pihak Jawatan Kuasa Pengurusan COVID Negeri Sabah, kami merakamkan setinggi-tinggi takziah kepada keluarga yang terlibat. Pada hari ini juga 387 pesakit telah dibenarkan meninggalkan hospital setelah sembuh daripada rawatan jangkitan COVID. Ini bermakna dengan sembuhnya 387 pesakit ini, jumlah kumulatif yang sembuh ialah 28.425 orang. Sejumlah 1.871 pesakit sedang menerima rawatan, yaitu 601 orang di hospital dan 1.270 orang di pelbagai PKRC di seluruh negeri Sabah. Bilangan pesakit yang dimasukkan di ICU ialah 59 orang, dan daripada jumlah tersebut 23 orang memerlukan bantuan pernafasan atau ventilator. Kes-kes jangkitan COVID pada hari ini mengikut daerah. Lahadatu 54, Tuaran 25 dengan 1 kematian yang setelah umumkan tadi. Sendakan juga 25 dengan 1 kematian. Penampang 24, Kota Kinabalu 22, Tawau 17, Keningau 7, Putatan 6, Pitas 6, Kudat 5, Sempurna dan Kota Belud 3, itu masing-masing 3 kes ya. Papar 2, Beluran 1, Tenom 1, Kuala Penyu 1 dan Kota Merudu 1. Daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baru dalam masa 24 jam, yaitu Kinabatangan, Kalabakan, Tongod, Tembunan, Telupit, Beaufort, Ranau, Kunak, Sipitang dan juga Nabawan. 2 daerah berada di zon hijau, yaitu Sipitang dan juga Nabawan. Ustaz sudah. Tidak ada penambahan zon merah yang dalam masa 24 jam. Pada hari ini juga saya ingin melaporkan 1 kluster baru di daerah Penampang, yaitu kluster yang dipanggil kopi-kopi atau kluster kopi-kopi, yang mencatatkan 1 kes
menjadikan semuanya secara kumulatif 12 kes. Kluster ini dikesan melalui seringan di sebuah kedai makan. Kerana itulah dipanggil kluster kopi-kopi, kerana kemungkinan mereka yang terlibat ini sedang dalam sesi kopi-kopi di kedai kopi ini. Ya. Daripada 203 kes positif yang dicatatkan, 107 kes atau sekitar 53% berpunca daripada seringan kontak rapat di 16 buah daerah. 36 kes atau sekitar 25,4% atau 25,5% adalah daripada seringan kluster baru yang sedia ada. Dan seringan bergejala 31 kes, seringan komuniti 1 kes, saringan tempat kerja 3 kes, dan 25 lagi kes daripada lain-lain atau kategori yang lain. Ini laporan mengenai kapasiti katil di hospital setakat ini. Kapasiti katil di hospital 1,029 unit. Sementara di pusat karantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC, jumlah katil yang tersedia ialah 5,777. Menjadikan keseluruhan jumlah katil sebanyak 6,806 unit. 6,806 unit. Dan setakat ini peratusan penggunaan katil tersebut ialah sekitar 27,5%. Ini ada satu berita baik bagi rakyat Sabah yang bekerja di Brunei dan mungkin mahu kembali ke Sabah untuk perayaan Christmas atau bercuti, dan juga barangkali bagi warga negara Brunei yang ingin melancong di Sabah, ya. Sidang MKN hari ini telah bersetuju dengan cadangan kerajaan negeri untuk membenarkan pelancong dari negara Brunei Darussalam masuk ke negeri Sabah melalui jalan darat dan juga udara. Pengembara dari negara tersebut walau bagaimanapun tertakluk kepada syarat menjalani ujian PCR atau RTK 3 hari sebelum perjalanan sebagaimana yang ditetapkan oleh SOP PKB di Sabah. Keputusan ini adalah memandangkan negara Brunei Darussalam tidak termasuk dalam senarai 23 buah negara yang disekat kemasukan ke Malaysia. Dan di samping itu saya juga dipahamkan tidak ada kes baru, ya, di Brunei sejak 7 bulan yang lepas, ya. Dan inilah juga perkiraan yang kita telah ambil dalam memberi perakuan membenarkan rakyat daripada negara Brunei Darussalam untuk datang ke Sabah. Langkah ini juga dijangka dapat merancangkan sektor pelancongan dan seterusnya sektor ekonomi di negeri Sabah. Saya juga ingin mengumumkan perlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Taman Telipok Ria Tuaran. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Taman Telipok Ria Tuaran bermula dari 27 November dan dijadualkan berakhir besok, yaitu 10 Disember. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan sebanyak 8,186 saringan dan merekodkan sebanyak 493 kes kumulatif positif COVID di lokaliti yang berkenaan. Sehingga kini KKM mengesahkan masih terdapat baki 1,386 sampel saringan yang masih menunggu keputusan.
Berdasarkan penilaian risiko dan nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan PKPD di Taman Telipuk Ria, Tuaran selama 14 hari lagi, yakni sehingga 24 Disember 2020. Berikut ialah statistik mengenai bantuan bakul makanan atau food basket. Sehingga hari ini sebanyak 287.280 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Saya pergi kepada kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Saya baca statistik ini sekadar untuk memperingatkan kita semua perlunya baik kita untuk mematuhi semua SOP PKPB yang berkuat kuasa. Apatah lagi sekarang sudah kita longgarkan beberapa syarat-syarat tersebut. Sebagai misalan, kelonggaran yang membolehkan kita merentasi daerah. Dan seperti mana yang saya telah umumkan lebih awal, bila kita beri kelonggaran ini, saya harap dia akan sebenarnya akan menjadi perangsang kepada semua kita untuk mematuhi semua SOP yang berkuat kuasa. Berikut ialah kadar pematuhan di daerah-daerah terpilih. 4 daerah mencapai 99%. Kinabatangan, Sipitang, Kota Kinabalu dan Kota Belud. 2 daerah mencapai peratusan pematuhan 98,5%, yaitu Kudat dan Beaufort. Daerah-daerah berikut mencapai peratusan kepatuhan 98%. Sempurna, Pinampang, Papar, Kota Marudu, Beluran, Sendakan. Dan daerah-daerah yang mencapai 97% pematuhan ialah Ladatu, Tuaran, Keningau, Tenem, Tawau dan Kunak. Ranau berada di nombor 19 dengan 96% kepatuhan pada semua SOP. Jadi, kalau kita lihat peratusan ini sering bertukar atau sering bertukar dari hari ke hari yang lain. Kadang-kadang tinggi, iaitu tahap pematuhannya tinggi, dan kadang-kadang menurun. Kerana itu menunjukkan atau cerminan kepada tahap pematuhan yang mungkin telah jatuh atau rendah sedikit berbanding dengan sebelumnya. Laporan sanitasi dan hibahan umum Info on Wheels. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan sanitasi di 7 premis di 5 buah daerah, yaitu di Kinabatangan, Sempurna, Keningau, Sendakan dan juga Tawau. Hibahan umum Info on Wheels Jabatan Penerangan Malaysia Sabah mengenai pematuhan SOP, pengamalan 3W, mengelak 3C dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 135 lokasi di 20 buah daerah. Hibahan telah dibuat dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Dusun, bahasa Mandarin, bahasa Iranun dan juga bahasa Bajau. Sekadar untuk laporan kenderaan yang menjadikan jumlah kenderaan yang digunakan untuk tujuan bantuan logistik. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri mempunyai 239 buah kenderaan yang boleh digunakan bagi tujuan bantuan logistik COVID-19. Daripada jumlah tersebut, 32 buah kenderaan digunakan mengangkut pesakit COVID. Manakala 28 buah kenderaan digunakan untuk menghantar bakul makanan ke lokasi sasaran. Baki 179 kenderaan dari pelbagai jenis bersedia untuk digerakkan bila mana dan bila-bila perlu. Sekali lagi saya ingin menyeru kepada semua rakyat untuk menjalani seringan dengan kadar segera sekiranya mempunyai kontak rapat
dengan individu yang disahkan positif COVID. Inilah, dan sekali lagi, marilah kita sama-sama berusaha untuk membantu Kementerian Kesehatan Malaysia dalam usaha yang murni untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan cara terbaik ialah mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Dan ini sudah pasti akan membina kesejahteraan serta kesihatan keluarga kita dan masyarakat kita di Sabah. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, saya ingin menjawab beberapa soalan yang telah diajukan kepada sekretariat. Soalan kali ini tidaklah terlalu banyak, dan berikut soalannya ialah, pertamanya soalan daripada bernama, mohon Datuk Seri terangkan SOP terkini mengenai pengurusan nikah, cerai dan rujuk di Sabah. Kerajaan Negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah atau JAHINS telah menetapkan sebarang urusan berkaitan nikah, cerai dan rujuk di Negeri Sabah hendaklah mematuhi prosedur operator standar atau SOP yang telah ditetapkan. Antara SOP tersebut ialah semua pihak yang menjalankan urusan berkaitan nikah, cerai dan rujuk di pejabat-pejabat JAHINS seluruh negeri Sabah adalah diwajibkan untuk mendaftar diri mengguna aplikasi MySejahtera atau menulis maklumat pada buku khas yang disediakan, melakukan pemeriksaan suhu, memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Upacara akad nikah di Sabah hanya dibenarkan di pejabat JAHINS, masjid yang mempunyai dewan atau bilik khas. Jadi bukan tempat ruangan solat ya. Dengan kebenaran jawatan kuasa masjid serta premis yang dibenarkan oleh mana-mana agensi berkaitan. Upacara akad nikah di pejabat JAHINS hanya terhad kepada 3 orang sahaja, yaitu pengantin perempuan, pengantin laki-laki dan juga wali. Manakala premis selain daripada pejabat JAHINS, jumlah maksimum yang dibenarkan adalah 20 orang berdasarkan ruang dan penjarakan fizikal di premis berkenaan. Untuk pengetahuan semua, SOP lengkap mengenai perkara ini boleh dirujukkan di laman web Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID Negeri Sabah, iaitu yang boleh diakses pada bila-bila masa ya. Berita Harian bertanyakan soalan, adakah pihak kerajaan negeri membenarkan NGO alam sekitar di Sabah untuk melakukan aktiviti pembersihan, pengutipan sampah dan aktiviti sukarelawan berkaitan semasa PKPB? Jika dibenarkan, adakah pihak kerajaan negeri boleh berincikan SOP untuk pelaksanaan aktiviti terbabit? Selaras dengan PKPB yang berkuat kuasa buat masa ini, kerajaan negeri masih tidak membenarkan sebarang aktiviti yang melibatkan orang ramai berkumpul di suatu tempat sehingga menyukarkan pengawalan penjarakan fizikal, termasuklah program atau aktiviti pembersihan, mengutip sampah, aktiviti sukarelawan, penganjuran majlis oleh NGO dan lain-lain pada skala yang besar. Jadi itu, saudara-saudara sekalian, 2 soalan yang telah dikemukakan kepada saya lebih awal melalui sekretariat, dan kalau masih ada soalan-soalan yang ingin diajukan oleh semua media, semua di pihak media yang ada bersama saya pada hari ini, silakanlah kemukakan soalan saudara dan saudari. Kalau ada lah.
Dato', Yeah. Duri here, FMT. Yes. I just want to ask about because now the state government is allowing visitors from Brunei, right? So are you looking at any other countries, maybe China also, because I believe it's not part of the 23 countries, kan? Or any other countries lah. Thanks. Thank you. I think the reasons why Brunei, I mean, we have allowed Bruneians to enter Sabah is simply because they have not had any new cases of COVID or infection for the last 7 months. Yeah, last 7 months, and it is, I would say, it's practically green. Yeah, so to speak. So we feel the threat is not there. It's within a manageable, but it's manageable. And for the rest of other countries, I think we will consider it from time to time. But the point is, we are opening it up with cautiously, knowing that a mistake would put us back where we were before the situation was somewhat put under control. Sorry, Dato'. Other countries, are you looking at that for later soon? Well, as I've said, it should be on case-by-case basis. That's what I would put at it. Because you cannot really generalize that these countries are safe or to come, or these countries are not safe to come. First and foremost, I think the general guideline is that we are guided by the list that were issued, and I think there are 23 countries in that list that are definitely not allowed to come. And while other countries outside the 23 countries may not be in the list, but at the same time, it doesn't mean that they are free to come as they want to, you see. And there are other considerations that I think we need to take into account. And obviously, the overall consideration is to ensure that they will not, or the opening up of that border for that specific country will not in any way jeopardize the work or the good work that the Department of Health is currently doing in Sabah. Yeah. Thank you, Dato'. Yeah. Yeah, just to follow up on your, when I said that Brunei had gone through, to be more specific, they had no new cases since the last 215 days. Yeah, and that's it's a long time. Yeah. Had no new cases. Yeah. Dato', Julia here from Malay Mail. Yes. I just wanted to ask actually, since the relaxation of the CMCO, since you open up more businesses and the inter-district travel, what has the feedback been from the maybe the tourism industry or the economic industry? What are the things that people have said since then? Are they more worried or are they thankful? I think the business community by far and large are very happy with the relaxations. I mean, it has been a very challenging year for the business community, and I am saying that I believe that word I use is an understatement. I mean, I would say it's been devastating to the what do you call this, business community for the last 7 or 8 months. You see, so they are eager to restart. You know, as I was saying the other day, many people have lost their business. Some obviously will have to go back to square one to restart their business, and that's it. I mean, at least this is an opportunity for them to try to salvage whatever is left of their business.
Well, those that was not severely affected will want to consolidate what what they still have. But overall, I think we need to understand that our fight against COVID, as well as to ensure that the economy continues to thrive, I think it has to be both. Both. Yeah, I'm talking about health and economic health and human health. Both are very important considerations, and in fact, it has to go together. Yeah. One, I know some people may argue that if we don't get rid of the COVID, then the business community will also suffer. True, but at the same time, I think we cannot wait until there is a zero case of COVID infection before we revive the business, or we revive the economic activities. I think somewhere along the way, I think we need to take some calculated risk, hoping that the revival of the economy will not in a way affect negatively the effort that we are taking to fight the coronavirus pandemic. Hello, Dato. Yes. Avila from New Straits Times. Yeah, Lila. Dato, can you clarify on the travelling procedure? For Sabahan to travel to, let's say, Kuala Lumpur lah, they need to take COVID test, right? Yeah. So okay, if they were to travel just for a short period of time, let's say for 3 or 4 days, coming back, do they still need to take the COVID test, or they can use the existing result? Yes, the 3-day rule applies, going and coming back. You see, the reason is very, very simple. A COVID test merely denotes that you don't have an infection at that point of time. We can have the test today, but tomorrow we may be infected. So we need to be tested again on our return journey, just to ensure that, well, you are still healthy. Yeah. Right, thank you, Dato. Yeah. So kalau tidak ada lagi lah, kalau tidak ada. Yeah. Today seems to be a very short one, and bagi pihak sekretariat, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan media yang sentiasa bersama kita dalam sesi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu akan datang. Sekian, Assalamualaikum. Minta maaf, pada hari Jumaat akan datang. Hari ini hari Rabu. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Jumaat akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.